utama di seluruh dunia adalah yang pertama sektor primer, yang kedua sektor sekunder dan yang ketiga adalah sektor tertiar. Tetapi pada kali ini saya hanya akan menghuraikan sedikit tentang sektor sekunder dan juga sektor tertiar. Pembahagian sektor-sektor ekonomi ini dibuat berdasarkan jauh ataupun dekat hubungan aktiviti yang dijalankan dengan sumber alam semula jadi yang digunakan. Sektor sekunder menggunakan produk ataupun hasil keluaran daripada sektor primer untuk menjalankan aktivitinya. Contoh sektor sekunder adalah aktiviti perindustrian. Sektor tertiar pula merupakan sokongan kepada sektor primer dan juga sektor sekunder. Sektor tertiar ni tidak menghasilkan produk ataupun hasil keluaran, tetapi ia menyediakan perkhidmatan. Aktiviti yang terlibat dalam sektor tertiar contohnya adalah seperti perniagaan, perkhidmatan, keuangan, utiliti dan juga pengangkutan. Seperti semua sedia maklum, sektor sekunder adalah sektor yang terlibat dalam pemprosesan bahan mentah kepada barang siap ataupun barang separuh siap. Aktiviti yang terlibat dalam sektor ini adalah aktiviti perkilangan dan juga binaan. Contoh pekerjaan yang kita boleh jumpa yang berkait dengan sektor sekunder adalah sebagai jurutera, operator pengeluaran ataupun buruh binaan. Baiklah, untuk sektor tertiar pula kita akan jumpa sektor perkhidmatan di mana contoh pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan sektor perkhidmatan ialah sebagai doktor di hospital, guru di sekolah, askar atau tentera yang melindungi negara dan sebagainya. Antara kepentingan dan juga sumbangan sektor sekunder kepada negara, yang pertama ia dapat menyumbang kepada KDNK dan pendapatan negara. Sebagai contoh, sektor pembuatan menjadi jentera pertumbuhan nombor 2 yang tertinggi selepas sektor perkhidmatan di Malaysia. Selain itu, sektor sekunder juga dapat menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk Malaysia sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan guna tenaga penuh. Kepentingan dan sumbangan sektor tertiar pula ialah ia akan bertindak sebagai kesan pengganda. Kemajuan yang dicapai oleh sektor perkhidmatan turut membantu memajukan sektor ekonomi yang lain. Contohnya, kemajuan subsektor pelancongan iaitu dalam sektor tertiar turut memajukan industri kecil dan sederhana iaitu yang berada dalam sektor sekunder seperti penghasilan kraft tangan, batik, tembikar dan sebagainya. COVID-19 telah memberi kesan terhadap ekonomi dan juga sektor-sektor penting. Aktiviti kegiatan perniagaan yang tidak beroperasi pada tahap normal telah mengakibatkan banyak entiti perniagaan yang mengalami kerugian dan tidak mampu bertahan untuk meneruskan aktiviti perniagaan mereka. Kesan negatif tersebut telah menyebabkan penutupan sejumlah besar operasi entiti perniagaan di seluruh negara di sepanjang tempoh 4 bulan PKP pandemik COVID-19. Sektor-sektor ekonomi yang terjejas teruk ialah bidang perusahaan kecil sederhana PKS, penghilangan, pembuatan, perkhidmatan, pengangkutan darat dan udara, pelancongan, peruncitan dan penjajah. Lantaran itu, pandemik COVID-19 telah memberi impak negatif yang agak kritikal kepada ekonomi Malaysia di sepanjang tempoh Mac hingga Jun 2020. Apa yang dapat saya rumuskan daripada dapatan kajian kami seramai 40 orang responden bersetuju bahawa wabak COVID-19 telah menjejaskan pendapatan seseorang individu sekaligus telah menjejaskan ekonomi Malaysia, lebih-lebih lagi ekonomi global. Disebabkan virus kecil COVID-19 telah pun menggegarkan satu dunia dari sudut kesihatan, keselamatan, ekonomi. Kerajaan Malaysia telah memberikan berbagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara dengan pembukaan sektor ekonomi secara berperingkat, di mana peniaga boleh mula beroperasi semula. Selain
Selain itu, kerajaan juga memberi bantuan one-off kepada golongan B40 yang telah hilang pendapatan dan juga penerima BPR yang berpendapatan 1,000 ke bawah, seterusnya dengan pengeluaran KWSP sebanyak 20% iaitu daripada projek iLestari dan IC.